Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Baik, kita sama-sama baca doa jauh pada wabak ni, insya-Allah musibah ni. Doa ni kita panjatkan dengan sepenuh hati kita, dengan penuh keyakinan bahawa Allah mendengar doa-doa kita ni, selain daripada kita berikhtiar dan kita berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang dihormati tuan pengacara majlis, Salih ala Sayyidina Muhammad. Panjang intro tadi, ingat macam tak mau nak berhenti nampak gaya. Yang dihormati pengerusi surau, dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai surau, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya, kalau tak keberatan tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan untuk bagi duduk jarak-jarak sikit, yang mana duduk dekat-dekat tu. Dan depan ni pun masih ada kosong lagi. Ambil ruang, sebab selain pada kita doa, kita tawakal, kita juga kena ikhtiar juga lah. Sebab kita tak tahu tuan ni, nak tak tahu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Masalah lah ni, bila COVID-19 ni dia tak ada simptom. Banyak yang tak ada tanda. Dia tak ada tanda. Kita rasa macam Allah kau. Saya hari ni dapat berita sekolah dekat sekolah saya, 2 sekolah tutup hari ni. Wallahu alam tuan-tuan, saya tak tahu berita tu lagu mana. Tapi Allahumma salli alaihi sebab ada kes dekat dengan Serdang tu, dah ada kes dah. Jadi Allahumma salli alaihi kita mula rasa risau. Berjumpa ke, ada siapa yang ada tu yang kita berjumpa kan, kita kenal ke apa-apa. Kalau kita dekat dengan dia ke, kita salam dengan dia ke, kita peluk ni, kita rasa macam bukan orang lain kan ni, jiran sebelah rumah ke, tak tahu Allah alam. Jadi kita takut tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam, selain pada kita doa, kita serah pada Allah, kita juga kena ikhtiar. Kita tu penting juga. Baik tuan-tuan, bukan tajuk COVID-19 kita nak bincang malam ni kan. Tajuk kita ialah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yang kita rindui. Dan memang patut kita rindu kat Nabi SAW. Memang patut kita. Manusia paling kita rindu ialah baginda Nabi SAW. Pasal apa nak kena rindu? Sebab Nabi SAW ni manusia yang paling kita cinta. Kita ni yang duduk kat depan saya, termasuk saya sekali lah, tak patut ada orang lain yang lebih kita cinta lebih pada Nabi SAW. Kita boleh jawab dalam hati kita, betulkan Nabi SAW ni orang yang paling kita cinta? Nah, manusia yang paling patut kita cinta siapa? Nabi SAW. Yang pun patut duduk paling tinggi dalam susunan manusia paling kita cinta. Sebab mencintai Nabi SAW, kita tak cinta kat pengurusi majlis tadi ni. Biar bini dia seorang sudah lah. Tak apa tuan-tuan, tak apa. Kita tak cinta kepada AJK Masjid, tak apa. Bahkan tak cinta kat isi sendiri pun, tak apa lagi.
Tapi tak cinta kat Nabi SAW boleh menyebabkan tidak sempurnanya iman diri kita. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina. Tidak sempurna iman. Dan Nabi sebut la yu'minu ni maksud, kalau kita translate direct ni sebut tak beriman. La yu'minu maksud tak beriman. Ulama yang mentafsirkan disebut sebagai tak sempurna, letak dalam kurungan tak sempurna iman. Pasal walaupun tak mencintai, taklah sampai menggugurkan akidah dan iman. Tapi tak sempurnalah iman. Tak sempurna iman soalnya kamu, dia mencintai aku lebih dari dia cinta pada anak pinak dia, cinta pada ibu ayah dia, dan cinta pada manusia lain seluruhnya. Kita cinta isteri kita, kita cinta mak kita lebih pada kita cinta isteri kita. Tak apa, iman kita tak kacau. Kita cinta orang lain, kawan ni nombor 1, kawan ni nombor 2, kawan ni nombor 3, kawan ni nombor 4. Tak apa, tak merosakkan iman kita. Tapi kalau cinta nombor 3, masalah dengan iman. Faham tak? Macam mana nak mati kalau iman tak sempurna? Kalau tuan-tuan nak mati, pastikan iman kita duduk dalam iman paling sempurna baru mati. Nah, cinta kat Nabi SAW tahap lebih daripada manusia seluruhnya, maksud tak sempurna iman lagi. Nabi SAW satu hari jalan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jalan pegang tangan aku ni. Jalan dengan Sayyidina Umar, jalan dua-dua orang pegang tangan tu. Yang jalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia orang kita sayang ni jalan pegang tangan. Dia tak tuan? Tuan-tuan baru nikah jalan pegang tangan tak? Pelupa dah. Astagfirullah. Lupa dah. Lah ni pun pegang tangan ni tengok lah. Tu ni umur apa dah? 65. Isteri umur apa? Isteri 63. Jalan pegang tangan dua orang. Wah, ni best cinta. Orang cinta jalan pegang tangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat cinta kat Nabi tuan-tuan, bukan nak pegang tangan, nak pegang tubuh, nak. Siapa di antara sahabat yang dapat berjalan pegang tangan Nabi SAW? Sayyidina Umar. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, lalu Nabi kata, kalau kamu cintakan seorang, kamu beritahu dia. Nabi suruh. Kalau tuan-tuan sukakan seorang, tuan-tuan sayangkan seorang, tuan-tuan beritahu kat dia. Dia jumpa ustaz tuan-tuan, dengar dia duduk kuliah, dengar dia duduk main ceramah tuan-tuan, seronoklah sayang kat dia. Tuan-tuan pergi jumpa dia, tuan-tuan beritahu kat dia, Ustaz, saya sayang kat Ustaz. Nabi suruh begitu, beritahu, supaya orang tahu kata kita menyayangi dia. Maka respons dia akan berbeza. Dalam agama tuan-tuan, antara adab kita sama-sama orang Islam ialah berwajah manis sama-sama dengan orang Islam. Pasal apa? Membahagiakan. Kita sama-sama kita ni nak kena bagi bahagia sama-sama. Kalau jumpa orang muka muncung, kita dalam hati kita kata apa? Ini apa masalah? Tengok ni, bahagia tak? Dah, baral lagi dah. Lepas tu duduk cari, ni siapa ni, ada masalah apa, telefon ni ada masalah apa dengan aku ni. Susah hati kita tuan-tuan. Orang Islam sama orang Islam, dia tak boleh bagi susah hati sama-sama orang Islam. Dia kena bagi bahagia. Paling tidak tunjuk dengan wajah yang ceria. Macam tuan-tuan jumpa saya ni, tunjuk muka manis sikit. Mau tuntut muka semua. Tersenyum. Itu jelek lah. Itu kan. Ada sebab. Sebab bila kita jumpa dengan saudara kita dengan wajah yang bahagia, wajah yang ceria, dia akan membahagiakan hati kita. Bahagia. Tuan-tuan, saya ada sifat. Bukan setakat wajah muka ceria. Bagi tahu. Saya sayang kat kamu. Saya jumpa tuan-tuan malam ni kan, di meja kan. Lalu kat Sungai Ulak. Tak Sungai Ulak. Oh, tengah-tengah kona polis tadi. Roblok. Dia ikut belakang lori. Alamak, ya Allah, nak potong tak boleh. Ada salah selamat kan. Lalu Sungai Ulak lah pun teman-teman nak sampai tuan-tuan ni.
Mai jejoh ni pasal apa? Sayang. Saya nak abang tuan-tuan ni. Saya sayang kat tuan-tuan. Saya sayang kat tuan-tuan. Kerana Allah. Tuan, sallallahu alaihi Muhammad, sayangkan seseorang, Nabi suruh bagi tahu kat dia. Sayyidina Umar, dia nak luah perasaan dekat Nabi SAW. Sambil duduk berjalan, dia pegang tangan Nabi SAW. Sallallahu alaihi Muhammad, saya sangat mencintai Rasulullah lebih daripada seluruh manusia kecuali diri saya sendiri. Elok tak tu? Elok sangat tak tu? Cinta Nabi lebih pada isteri dia, cinta Nabi lebih pada anak pinak dia, cinta lebih pada mak ayah dia, cinta kat Nabi lebih pada seluruh manusia yang lain. Elok tak? Tuan-tuan faham ke saya tanya ni? Saya tak faham, saya jawab tengok. Kalau setuju buat ni, kalau tak setuju buat tu. Elok tak? Elok sangat dah. Tapi satu dia letak ke ujung dah. Dia kata apa? Kecuali diri saya sendiri. Tang diri saya ni saya sayang lebih sikit. Apa Nabi kata apa? Nabi kata kamu masih belum mencintai. Mencintaiku ini ialah apabila kamu mencintaiku lebih pada diri kamu sendiri. Lalu apa kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu, ya Rasulullah, pada ketika ini juga aku mencintaimu ya Rasulullah lebih pada diri aku sendiri. Rasulullah kata apa? Pada ketika inilah kamu mencintai. Tuan-tuan, macam mana kita nak develop ni dalam hati kita ni? Cinta kat Nabi SAW lebih daripada seluruh manusia yang ada dalam dunia ni. Tuan-tuan, sedangkan kita tak kenal Nabi SAW. Macam mana nak cinta kalau tak kenal? Pepatah Melayu kata apa? Tak kenal maka tak apalah. Tu pepatah orang muda-muda. Dia pun suka kill lah. Tak kenal maka tak apalah. Dia kata tak kenal maka tak cinta. Syarat mencintai mesti mengenali. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad yang duduk kat sini. Tuan-tuan tahu tak betapa Nabi SAW sangat rindu kat kita? Tuan-tuan tahu tak bahawa betapa Nabi SAW sangat rindu nak jumpa kita? Abang nama apa? Nama apa? Abang Radhi ni. Abang Radhi tahu tak Nabi SAW sangat rindu nak jumpa Abang Radhi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sangat rindu nak jumpa kita sampai ke tahap Nabi menangis, Nabi teriak sebab nak jumpa kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang pasal apa dia rindu kat seorang? Pasal apa dia rindu kat seorang? Dia rindu ni bila dia cinta. Bila dia cinta, dia akan rindu. Kalau dia tak cinta, dia tak rindu. Meluat. Kenapa saya? Meluatnya. Bila jumpa dia, tak ramah meluat aku. Tu, kalau meluat dia tak jumpa. Lawan kepada meluat tu, cinta. Bila cinta, nak jumpa selalu. Nak tengok. Tuan-tuan ingat tak zaman-zaman kita dulu ni, zaman tak ada handphone, zaman tak ada WhatsApp, zaman pakai public phone. Ingat tak? Sekolah lu. Tak dapat tengok muka, kayuh basikal pergi tengok bumbu rumah pun jadi lah. Ingat zaman-zaman saya agak lah. Ada kayu basikal ni. Lalu dapat tengok bumbu rumah tak apa lah. Rindu. Tengok ni. Tulis surat. Pen tu wangi lah. Kertas wangi. Pen wangi. Tulis. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Pen merah, pen biru, you merah. Budak sekolah. Lepas tu, berbedak. Kertas wangi, pen wangi. Buah bedak pula kau tahu. Balut. Tuan-tuan, buka tu, berdebu keluar. Batuk untuk tu. Tuan-tuan, tu pasal apa? Meluah perasaan. Cari jalan macam mana pun nak luah perasaan dekat orang yang kita cinta. Sembang, ya Allah. Kalau berjumpa kat public phone tu tuan-tuan, beratuk orang dia tak heran lah. Cerita zaman kita dulu-dulu lah. Lah ni budak-budak pakai handphone. Cakap berjam-jam. Tahu cakap buat apa ni apa? Video call. Sengih seorang-seorang anak itu.
Pang ni dengan seseorang ni. Zaman kita dulu pakai public phone. Duit shilling penuh. Duit shilling dalam paket. Ni pergi tukar kat kedai mamak tu. Duit shilling penuh. Kan? Cerak masuk. Dia gulung apa ni wayar telefon tu. Nah, dia bukan sedang dia buat apa. Dia cuci habis public phone tu. Duduk sembang 2 jam, 3 jam. Bercinta. Orang bercinta. Kalian tengok orang bercinta, dia teringin nak berjumpa, dia rindu. Orang bercinta, dia suka luah perasaan. Suluh perasaan. Orang bercinta, dia tenggelam dalam cinta dia. Dia tak endah dengan orang lain. Dia kira orang tu je. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau orang tu ialah Rasulullah SAW. Kalau orang tu, yang kita tu top priority tu, yang kita duk buat tu ialah Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayang tak? Hidup kita ni bahagia dia lagu mana? Tuan-tuan cinta orang tu rasa bahagia tak? Kau rasa sengsara? Kau ada sengsaranya hidup aku. Ya Allah, nak kena tulis surat dia, sengsaranya hidup aku. Ya Allah, nak kena pergi cari public. Dia sanggup redah apa saja untuk apa ni, memenuhi hajat dia kepada orang yang dia cinta. Apa faham tak aku nak cerita apa ni? Mau tak faham pengalaman? Pengalaman tuan-tuan lah, cerita dulu. Selit surat dekat pagar sekolah. Ni ada apa, radio apa, telefon karat, apa radio karat kat tukang postman apa semua, ada cerita macam-macam kan zaman sekolah dulu. Saya tak tahu benda tu. Sajalah orang nak cerita. Dan Allah SWT, kita akan buat apa saja untuk memenuhi hajat kita kepada orang yang kita cinta. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau manusia itu ialah baginda Nabi SAW. Teringin nak jumpa baginda Nabi SAW. Teringin nak jumpa Nabi SAW. Teringin nak tengok wajah Nabi SAW tu lagu mana? Lagu mana wajah Nabi SAW ni? Yang para sahabat cerita bila kami duduk depan Nabi ni, kami berasa apa? Kami ni macam tunggui kayu duk tengok wajah. Tak ada manusia paling indah wajah yang lebih daripada Nabi SAW. Jabir bin Samurah cerita, macam mana kita nak gambarkan wajah yang sahabat ni cerita, Jabir ni cerita, bila tengok wajah Nabi, aku tengok wajah Nabi, aku tengok bulan purnama. Aku tengok wajah Nabi, aku tengok bulan purnama. Demi Allah, wajah Nabi lagi cantik daripada bulan purnama. Para sahabat duk cerita, macam mana kami salam dengan tangan Nabi. Salam tangan Nabi ni, kami rasa lembutnya tangan Nabi, kulit Nabi ni macam sutra. Kami duk cium bau Nabi SAW ni, bau peluh Nabi ni lebih sedap, lebih indah daripada kasturi. Macam mana kita nak gambar ni? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keindahan wajah Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rambut Nabi yang ikal. Sahabat duk cerita. Sahabat-sahabat Nabi duk cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasa sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sabotaj ke apa? Shot. Trip. Tolong Ustaz. Ejah Ustaz, lagu-lagu mana? Alhamdulillah, okey. Saya gempak Ustaz. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang menceritakan keindahan wajah Nabi SAW. Gambaran Nabi SAW dalam tercatat dalam kitab Syama'il karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, yang menghimpunkan lebih kurang 400 hadis yang cerita tentang Nabi SAW. Nabi SAW ni tuan-tuan, nombor satu sekali, Nabi laysa bil tawil wa laysa bil qasr. Nabi tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Kalau Nabi SAW duduk di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang jenis tinggi-tinggi, Nabi nampak rendah. Kalau duduk di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang rendah-rendah, Nabi nampak tinggi. Maksudnya Nabi ni dia orang mutawassit, dia orang pertengahan. Dia tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Saya duduk cerita, tuan-tuan cuba gambar tengok. Sallallahu alaihi Muhammad. Rambut Nabi SAW, dia tak terlalu kerinting. Bukan macam Maggie kerinting tu. Dan bukan pula terlalu lurus. Kalau lurus macam rebonding tu bukan rambut Nabi SAW. Rambut Nabi ni dia macam beralun. Beralun rambut Nabi.
Rambut Nabi ni, dia panjang dia ada 3 bahagian. Limah, jummah, wafrah. Limah ni dia melepasi telinga. Jummah ni duduk di antara telinga dengan bau. Wafrah dia mencecah bau. Rambut Nabi SAW dia biasa cecah bau, tapi tak pernah lebih, tak pernah lepas daripada bau dia. Tuan-tuan boleh bayang rambut dia macam tu, rambut beralun tu, cecah bau ni. Cecah bau ni. Segak ni putih merah. Laki putih merah. Kening hitam melengkung macam tu. Hidung Nabi SAW tinggi, mancung. Daripada bengkok, tapi tak bengkok. Nampak macam bercahaya kat sini. Bukan bercahaya, tapi dia sedikit bengkok kat sini. Bibir Nabi putih merah. Bibir Nabi kemerahan. Gigi Nabi ni putih tersusun elok ya. Tak ada bahagian tinggi rendah macam kita. Susun sama elok aja. Cuma sikit renggang tu ni, renggang tengah ni. Dia boleh jauh. Nampak? Sahabat cerita bila Nabi bercakap seolah-olah macam ada cahaya keluar pada mulut dia. Saya ada semua. Janggut Nabi SAW padat. Sekira keras cekak. Panjang dia. Di rambut dengan janggut dia ada lebih kurang 18 ke 20 helai uban. Umur berapa ni? 60 lebih. 18-20 helai uban ya. Sahabat boleh kira. Nak cerita punya sayang tu sampai mampu kira uban di atas kepala Nabi ada berapa helai. Maklum sayang suami tak? Balik kira helai ada berapa helai uban atas kepala dia. Dia kata saya kira lagu ni Ustaz sebulat suara. Tak payah kira semua ubat. Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dada Nabi bidang. Ada orang, Nabi SAW ni tuan-tuan, bau dia luas. Bau luas. Kepala Nabi nampak besar. Sesuai dengan bau Nabi yang bidang. Luas. Sebab dia melambangkan kecerdikan Nabi SAW. Dahi Nabi luas. Dahi dia luas. Rambut dia, tuan-tuan boleh bayang rambut dahi luas gitu. Rambut dia pergi ke tepi. Betul? Turun ni. Sampai cecah bau. Sahabat kata, tak pernah aku tengok laki-laki yang memakai baju merah, yang bila berjalan, rambut menepuk-nepuk bau dia. Lebih cantik daripada Nabi SAW. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, sahabat duk cerita Nabi SAW ni, Allahu Rabbi, dia punya cantik ni, Nabi SAW ni, punya segak ni, lebih segak daripada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf tu segak sangat lah. Nabi Yusuf ni segak sangat. Nabi kita lagi segak daripada Nabi Yusuf AS. Kalau duduk dalam majlis lagu ni, tiba-tiba Nabi lalu, mesti orang akan perasannya. Nampak? Kalau siapa duduk depan Nabi, sudah pasti dia akan jatuh cinta dekat Nabi. Tuan-tuan tak teringin kan? Teringin tak? Kita teringin nak tengok macam mana wajah Nabi SAW. Doa, minta sekali Allah bagi kita mimpi jumpa Nabi pun tak apa. Kok sekali je. Tidur satu malam tengok mimpi jumpa. Ini Rasulullah SAW. Allah, saya berjumpa dengan ramai orang yang mimpi jumpa Nabi. Setiap orang yang mimpi jumpa Nabi, bila dia cerita kat saya, dia mesti menangis. Tak puas Ustaz cerita, tak puas Ustaz tengok, tak puas Ustaz. Allah Rabbi tuan-tuan, Nabi SAW. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang pertama, bila kita mencintai seseorang, kita berkeinginan untuk berjumpa dengan dia. Tuan-tuan, nak jumpa dengan Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, ini baru nombor 1 ni. Nak jumpa dengan Nabi SAW, cinta, salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama daripada cinta ni, nak jumpa. Allahumma salli ala Muhammad. Nak jumpa Nabi SAW, yang pertama mesti mencintai Nabi SAW. Patah balik sana. Tuan-tuan nak jumpa Nabi SAW, tuan nak jumpa Nabi SAW, kena cinta kat dia. Cinta ni sampai harap sungguh nak jumpa dia. Yang mulut je cakap cinta. Pergi jumpa, tak mau.
Nak pergi jumpa Salih Ismail. Bukan sekat cakap, berkehendak pada pertemuan tu, tuan akan jumpa dia. Seorang lelaki pergi mengadu kat syekh dia. Dia kata, Syekh, nak jumpa Nabi SAW. Teringin nak mimpi jumpa Nabi. Tuan teringin tak? Guru saya ajak macam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Lepas subuh 7 kali, lepas asar 7 kali. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Itu di antara amalan yang ulama ajak kat kita untuk mimpi jumpa Nabi SAW. Wallahu alam. Dan amalah Allah nak bagi, Allah bagilah. Bukan syarat. Kadang-kadang orang tak baik pun Allah bagi jalan hidayah kat dia. Ada orang kafir pun pernah mimpi jumpa Nabi SAW, tapi dengan mimpi jumpa Nabi tu Allah bagi hidayah, akhirnya dia masuk Islam. Ada orang alim soleh selayaknya dia mimpi jumpa Nabi SAW. Ada orang asi maksiat pun pernah mimpi jumpa Nabi SAW, sebab Allah nak bagi hidayah kat dia, nak bagi petunjuk kat dia. Jadi Salih Ahmad, kita ni layak ke nak mimpi jumpa Nabi SAW? Kalau ikut-ikut dengan perangai buruk kita ni, tak layak kot nak jumpa Nabi SAW. Tapi teringin tak? Teringin. Tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Saya pernah duduk kat Yaman, satu tempat tu nama Zabid. Zabid ni tuan-tuan, tempat dia panas. Panas 50 darjah Celsius tu biasa. Hangat lit-lit. Tu bahasa kita kan. Salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, mujahadah mengaji kat situ. Salli alaihi Muhammad. Di tempat saya duduk tu ada satu keluarga, dia pegang rambut Nabi SAW. Depa keluarga yang memegang rambut Nabi SAW. Daripada Tok Wan depa dulu ni mufti kerajaan Osmaniyah. Pernah menyelesaikan satu masalah negara, lalu khalifah offer dekat dia, sebagai hadiahnya, kamu nak apa milik Nabi SAW? Kamu nak baju Nabi SAW? Kamu nak rambut Nabi SAW? Kamu nak apa? Dia kata dia ambil rambut sebab rambut ni lebih dekat dengan Nabi SAW. Dia ambil rambut Nabi SAW. Lalu selepas dia meninggal apa semua, turun, lah ni cucu dia yang pegang. Cucu pun dah tua dah. Tuan-tuan, satu hari sahabat saya kata apa? Jafri, kalau mai duduk kat sini, kita kena pergi ziarah rambut Nabi SAW. Saya lihat dah semua, pergi ziarah rambut Nabi SAW. Saya kata betul. Esok kita pergi hari Jumaat pagi. Tuan-tuan tahu tak? Esok nak pergi ziarah rambut Nabi, malam ni tak boleh tidur. Dia gelisah nyali macam kan. Real saya nak cerita pengalaman saya tak reti. Nak cerita macam mana perasaan ini. Macam esok nak pergi jumpa Nabi tu. Ya Allah, izin ke dak ni, aku ni dosa banyak ni. Allah izin ke dak ni, aku nak jumpa Nabi ni. Sampai kita rasa macam tu, walhai nak pergi jumpa rambut Nabi. Malam tu sereka baju. Salih alaihi Muhammad. Duduk biasa kat sana pakai baju santai tau, baju jenis jubah lengan pendek hangat. Mungkin ridak selai tu, main bubuh balut-balut atas kepala tu. Ni aku tu pakaian kat sana sebab hangat. Tapi malam tu sereka baju, bubuh minyak wangi, ni syekh apa semua ni pakai semua, ikat serban comel. Esok nak pergi jumpa Nabi SAW. Malam tu punya gelisah Allah saja tahu. Pi sampai kat depan rumah. Cucu dia keluar. Dia kata nak mai ziarah rambut Nabi. Ya. Tunggu siap. Tok Wan tengah duduk siap. Waktu duduk tunggu ni berdebuk. Dalam hati ni gelisah kat luar ni, macam tunggu bini nak beranak. Gelisah. Allah syana, ya Allah, tak mau cakap dengan kawan, tak mau cakap lah. Dalam hati ni, Allah izin ke aku ni, Allah izin ke aku lah, Allah dosa aku banyak ni macam ni. Duduk siap, dia panggil masuk. Mai masuk ni, Allah berpeluh-peluh. Saya duk perasan dalam hati saya kata, berasa macam nak jumpa Nabi. Berasa dia macam jumpa Nabi. Dia tak sama rasa macam nak jumpa sultan kan, nak jumpa orang besar-besar, tak sama. Saya pun pernah berjumpa dengan orang besar aku tu.
Rasa dia tak sama macam ni. Sebab rasa dia ni dalam hati ni. Kita nak jumpa sultan ni, dia punya zuk dia tu ada. Dia punya apa, dia panggil apa? Dia punya apa? Aura boleh lah, tu bahasa orang muda-muda tu. Daulat dia. Ada dolat dia, orang utara kata. Dolat dia. Dia rasa. Tapi yang nak jumpa dengan rambut Nabi Sultan ni, rasa dia lain. Sebab dia berasa macam layak ke aku. Dia bersangkut dengan Allah izin kata izin. Dia berasa berdosa. Dia berasa kita ni hitam. Dia terbayang agak macam tu para sahabat Nabi jumpa Nabi agak. Masuk. Dia pun bawa keluar satu botol bekas lebih kurang sak ni kot. Dalam sak ni lebih kurang lah. Bulat gitu. Macam telok. Duduk dalam balut kain baldu apa semua. Buka gitu. Excited nampak. Dia main. Syuf dia tunjuk. Tengok dia. Cari tengok nampak. Dia tengok kita ni macam excited sangat. Dia bagi pegang. Jarang dia bagi pegang. Selalu dia tunjuk tu. Tengok tu. Tapi ni dia bagi pegang. Dia bagi pegang tu. Ambil ni. Tak tahu nak buat apa ni. So ingat saya peluk lah. Saya cium peluk. Ayat mata yang cerita. Peluk. Tak atas kepala. Tak tahu nak buat apa. Mulut selawat lah. Dia punya rasa ni tak kerti nak abang. Tak mau lepas. Kawan sebelah tu. Dah lah. Bagi kami pula. Tak mau lepas saya. Allahu Rabbi tuan-tuan. Nak cerita. Tu baru rambut Nabi. Belum Nabi SAW. Patut saya ingat. Patutlah para sahabat ni sanggup apa saja untuk Nabi. Sanggup apa saja untuk Nabi. Pasal apa? Dia punya izzah Nabi ni. Dia punya aura Nabi ni. Aura kita guna masa. Hebatnya sampai ke tahap macam tu. Allahumma salli. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mimpi jumpa Nabi, Allahu Rabbi. Nangis tuan. Nangis. Tak kerti nak gambar. Orang excited mana? Macam mana? Cuma kalau tuan-tuan mimpi jumpa Nabi, jangan duk cerita. Esok pagi. Alhamdulillah saya semalam mimpi jumpa Nabi, bubur dalam Facebook. Salih ala Sayyidina Muhammad. Esok orang screenshot buat cerita macam-macam kita. Fitnah kan. Nah, orang alim cerita, selayak dia cerita, layak dia dapat kan. Mau tera-tera kita ni tak payah cerita, tapi cerita tok guru tak apa. Ustaz, malam saya mimpi jumpa Nabi Ustaz. Alhamdulillah. Jangan duk cerita bukan-bukan orang. Jadi fitnah kat kita. Tuan-tuan, laki ni dia teringin nak jumpa Nabi SAW. Teringin nak mimpi jumpa Nabi. Dia pergi jumpa dengan tok guru dia. Dia kata, Syekh, saya ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ni teringin nak mimpi jumpa Nabi. Syekh kata, nak jumpa Nabi? Ya. Malam ni mai tidur rumah saya. Oh, seronok dia. Tidur rumah Syekh dia. Kata, macam dapat jaminan nak mimpi jumpa Nabi, tidur rumah Syekh. Malam tu siap-siap tidur. Oh, dapat mimpi dah malam ni. Jamu ikan. Syekh jamu ikan salai, ikan rebus ke ikan apa. Bagi dia makan. Bagi makan ikan, tak bagi ayak. Tuan-tuan boleh bayang tak makan ikan jenis ikan rebus ke ikan apa ni? Ikan apa dia panggil apa? Ikan bukan rebus. Buah ayak kat bawah tu. Kukui. Kukus. Ikan steam. Ya, steam kan? Kukui. Bagi dia makan, tak bagi minum ayak. Dia guna. Melekat kot dia ni. Melekat. Nak minta ayak, malu kat tok guru, takkan tok guru tak bagi ayak. Takkan tok guru tak tahu kot makan ni kena ada ayak. Dah harga Allah saja yang tahu, tidur. Dan tok guru tak buat ayak, dia pun lena. Lena ni duk rasa ayak melekat, duk rasa macam apa tekak ni melekat ikan ni. Lena malam tu tentu agak mimpi apa? Mimpi minum ayak lah tuan-tuan. Mimpi cari ayak. Lepas tu jumpa telaga punya luas lah.
Waktu hirup ayak tak hilang dahaga, mimpi. Kan hilang dahaga. Macam tuan-tuan mimpi nak terkencing ah. Nak kencing ya, nak kencing sangat, mimpi kencing ah. Kencing tak keluar-keluar. Mimpi kencing tu tak keluar, pergi keluar tu mimpi. Kalau mimpi kencing keluar pakai ganti tilam lah esok ni. Ya, saya cuma minum, oh tak lepas-lepas. Jaga esok pagi, jaga. Bangkit pagi lepas subuh Tok Guru tanya, mimpi apa semalam? Macam kasyaf subuh Tok Guru ni. Mimpi apa semalam? Mimpi ayak. Mimpi duduk kat telaga luas huruf ayak tak lepas. Tak kena. Agak-agak pasal apa mimpi ayak tu ha? Dia kata Tok Guru minta maaf nak cakap lah. Saya semalam saya dahaga sangat-sangat. Saya sangat berkendakkan kepada ayak. Waktu tu yang sampai buatlah mimpi. Kita itulah cara nak mimpi jumpa Nabi SAW. Macam mana Nabi SAW? Pasal apa kamu mimpi ayak? Oh, sebab saya sangat dahaga, saya sangat berkendak pada ayak. Kalau kamu nak mimpi jumpa Nabi SAW, bila kamu berkehendakkan kepada Nabi SAW. Ni. Maksudnya kita belum sampai berkendak kat Nabi SAW. Ada. Mulut je kata selawat, mulut je kata rindu, mulut je kata apa semua, tapi dia tak sampai sungguh-sungguh kat hati kita. Kita tak berkendak pun. Tak berkendak pun. Ada orang dia sangat merindui Nabi SAW, sangat berkehendak Allah bagi kat dia. Dia dapat. Jadi nak bertemu dengan Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syarat yang pertama apa dia? Mencintai Nabi SAW sehingga akan berkehendak kepada Nabi SAW. Yang kedua, nak bertemu Nabi SAW buat macam mana? Banyakkan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Banyak selawat. Dalam satu riwayat, man akthara alayya salatan aqram minni manzilatan aw kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dia akan dekat tempat duduknya denganku nanti di yaumul qiyamah. Selawat kat Nabi SAW, tuan-tuan akan bangkit duduk dekat dengan Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling aula untuk mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang Allahumma salli alaihi wasallam paling banyak berselawat kepada aku. Allahumma salli alaihi wasallam. Itu dan merindui untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tadi rindu tadi cinta. Yang pertama, merindukan pertemuan. Orang yang bercinta, dia berharapkan bertemu. Bertemu ada dua yang disebut tadi ni. Yang pertama, mencintai sehingga berkehendakkan. Yang kedua, banyakkan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Yang kedua pula ni, cinta ni apa ni? Cinta ni, orang cinta ni lagu mana? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia suka meluahkan perasaan. Orang cinta ni, dia suka luahkan perasaan dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita dulu luah perasaan kot telefon, luah perasaan kot tulis, sebut je dengan isteri, katalah I love you segala-segala. Dulu-dulu sebut macam tu lah. Dulu sebut, oh kahwin I love you, I love you. Tidur sebut I love you, bangkit tidur sebut I love you. Ya ni. Lah ni balik-balik malam-malam tidur. Tok Hang. Tok Hang dia panggil. Mula-mula lu sayang, lama-lama huruf S tu luruh tinggal ayang. Huruf A tu luruh pula tinggal yang. Lama huruf Y luruh tinggal ang bunyi, Tok Hang, Mak Hang, Pak Hang. Kan? Tok Hang. Awak, I love you. Wah, muntah tu. Muntah tu. Cucu seorang ni, dia kata Sayyid Muhammad, nak belajar ambil wuduk tu, belajar ngantuk. Dia duduk pergi kerja, duduk tinggal anak dia dekat tok dia jaga. Nak ambil wuduk, belajar tengok tok ambil. Dia pun duduk belajar lah kat tok dia. Satu hari balik rumah dia, mak dia ambil wuduk, dia duduk kat sebelah wuduk. Dia kata, mak dia ambil talengan, dia kata, mak salah ambil. Pasal apa salah? Betul. Mula-mula pusing. Lepas tu kumuk. Ni kata, tertinggal satu. Apa dia? Buang gigi. Kita tok sebelum kumuk dia buang gigi dulu. Ada cerita tok lah, ada apa. Tentang saya cakap lah, luah perasaan.
Kita, macam mana kita nak luah perasaan kita kat Nabi SAW? Kita perbanyakkan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Banyak berselawat kepada baginda Nabi SAW. Memuji-muji baginda Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, bila Nabi SAW sampai di Madinah, terus para sahabat sambut dengan apa ni? Dengan nyanyian, dengan sambutan, hiburan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tak bunyi ya, tuan-tuan? Luahan perasaan para sahabat menyambut kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mailah ulama-ulama kemudian tuan-tuan sekalian menyusun bait-bait syair, meluahkan perasaan rindu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duk sebut apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil apa? Burdah, qasidah. Itu luahan-luahan perasaan kita nak luahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita rindu. Sambil duk menyanyi, sambil duk keluar ayat mata kita benar. Allahumma salli ala sayyidina. Sambil kita duk berqasidah, keluar ayat mata kita kepada rindu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindu. Okay. Tak pandai saya nak qasidah, saya tak pandai. Dan saya cuma ada orang ustaz-ustaz yang pandai qasidah. Sebut qasidah, nangis keluar ayat mata dia. Tuan-tuan, Allahumma salli. Paling tidak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun khawfa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luah-luah perasaan tuan-tuan. Luah perasaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada luahan perasaan yang lebih indah untuk kita lantunkan melainkan dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya selawat sampai Allah kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hebat perintah selawat ni tuan-tuan. Allah kata apa? Allah kata sungguhnya Allah dan para malaikat selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata Allah selawat, malaikat selawat. Satu statement kami buat dulu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, baru dia suruh kita buat. Allah kata Allah buat dulu, para malaikat buat dulu, baru dia kata apa? Wahai orang beriman, selawat dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad, dengan apa ni, selawat dengan ucapan yang sempurna. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, yang pertama sallallahu alaihi Muhammad, tanda mencintai ialah ingin bertemu. Saya ingin bertemu. Cara nak bertemu ialah dengan Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertamanya apa tadi ni? Mencintai dengan sepenuh hati yang mengharapkan pertemuan. Yang keduanya dengan Allahumma salli ala Muhammad, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
peluang untuk kita bangkit bersama dengan Nabi SAW. Yang kedua, orang bercinta apa ni? Sering meluahkan perasaan. Meluahkan perasaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Entah. Macam mana kita nak luah perasaan kita kepada Nabi SAW? Dengan kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi SAW. Yang ketiga, bila mencintai, kita mengharapkan kita juga dicintai. Tuan-tuan, dengan mencintai, kita mengharap kita juga dicintai. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tidak menzahirkan cinta tuan-tuan kepada Nabi, Nabi SAW lebih dahulu mengisytiharkan cinta dia kepada kita. Dia punya ingat kat kita, Nabi punya ingat kat kita sampai ke tahap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melakukan sesuatu yang di luar daripada akal manusia, mampu untuk mencintai dan merindui sehingga menangisi kepada orang yang tak pernah dia berjumpa dan dia kenal. Tuan-tuan faham tak? Kalau tuan-tuan cinta kat seorang tu, syarat nombor satu, tuan kenal dia dulu. Nak sampai kepada tahap tuan-tuan mampu menangis pasal dia ni, maksud tuan-tuan kenal sangat dia, baru tuan-tuan boleh menangis. Tuan-tuan, Nabi SAW menangis pasal kita sedangkan dia tak pernah berjumpa dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Nabi SAW duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan para sahabat baginda Nabi SAW di perkuburan Baqi'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu duduk dengan para sahabat, kata Abu Hurairah, Nabi SAW kata, sejahteralah ke atas kamu, yakni penghuni negeri orang-orang beriman. Jadi dia orang-orang yang duduk dalam perkuburan Baqi'. Sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menyusuli kamu, dan amat ingin di hatiku seandainya dapat melihat saudara-saudara kita. Dia kata, aku teringin nak tengok saudara-saudaraku, teringin nak tengok, teringin nak berjumpa. Aku rindu dekat saudara-saudaraku. Dia menangis. Para sahabat pun kata, bukankah kami ni saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Rasulullah, bukankah kami ni kami ni kami duduk ada ni? Rasulullah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Kamu semua ni sahabat-sahabatku. Aku rindu saudaraku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat tanya, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala Muhammad. Siapakah saudara kamu ya Rasulullah? Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Saudara-saudara tu ialah orang mukmin yang belum muncul lagi. Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia beriman kepadaku tanpa pernah melihat wajah. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang disebut Nabi SAW teringin sangat nak jumpa dan rindu sangat nak jumpa ni, siapa? Orang yang mai kemudian. Siapa orang mai kemudian? Kita benar-benar. Dan bukan setakat mai kemudian, dia beriman dekat Nabi SAW walau dia tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Boleh jadi kita ada orang tu, boleh jadi kita orang tu dengan dua syarat tu. Apa dia? Dengan satu syarat tu apa ni? Beriman dekat Nabi SAW walau belum pernah melihat Nabi SAW. Nabi rindu nak jumpa kita, tuan. Sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi SAW hidup lagi, Nabi dah rindu nak jumpa kita. Bangkit di padang mahsyar nanti, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi cari kita. Nabi lah orang pertama yang akan bangkit di padang mahsyar nanti. Selepas bumi hancur, sallallahu alaihi wasallam, Nabi orang pertama bangkit. Sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW bangkit, Nabi tengok kiri kanan, tengok kiri, tengok kanan. Tak ada siapa. Allahumma salli alaihi wasallam, tak ada siapa. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi menangis. Mai malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail mai jumpa Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam, bawa bendera-bendera kepujian. Nabi SAW jumpa malaikat Jibril. Mana janji-janji kamu wahai Jibril? Mana janji-janji kamu wahai Jibril? Janji apa Rasulullah? Tak nampak kan ini? Tak nampak kan ini bendera-bendera kemuliaan dibawa kepada kamu ya Rasulullah? Bukan tu yang aku tanya. Mana umatku? Mana umatku? Tak ada manusia yang bangun sebelum daripada kamu ya Rasulullah. Kamulah orang pertama yang bangun Rasulullah.
Nabi menangis tuan. Cari kita. Lepas tu baru kita bangkit. Waktu kita bangkit, kita tak tentu arah tuan. Tak tentu arah. Tengok kiri kanan ni apa ni, hari ni hari apa ni, hari ni hari apa ni. Dengar ada da'i, ada sa'iq seorang, ataupun da'i panggil. Arah sini, arah sini, arah sini, malaikat. Kita pun bergerak je ikut arah tu, gerak je ikut tu. Nabi daripada jauh nampak, tu umatku ke Jibril, tu umatku ke Jibril tu. Tu bukan umat kamu wahai Muhammad. Yang tu ke umatku, yang tu ke umatku tu. Yang tu bukan umat kamu wahai Rasulullah. Mana umatku ni, mana umatku ni? Mereka lambat ya Rasulullah. Mereka kecil-kecil, mereka jauh ya Rasulullah. Nabi menangis lagi tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Nak jumpa kita, nak tak mau cari orang lain, nak cari kita. Tuan-tuan, lalu subhanallah kita pun duduk berhimpun di satu tempat. Berhimpun satu tempat. Tempat tu sangat dahsyat. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Masing-masing tenggelam dalam peluh. Dalam riwayat cerita 60-70 tahun berdiri di tempat yang sama. Panas matahari tegak atas kepala. Sahabat kata, 1 mil jauhnya. Satu kepala dengan matahari 1 mil. Sahabat kata, kami tak tahu 1 mil tu jarak dia tu. Tapi panas. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, kita duduk dalam keadaan sempit, sesak, tenggelam dalam peluh. Masing-masing dah mula gelisah. 70 tahun duduk berdiri. Jom kita nak jumpa siapa ni, siapa boleh tolong kita ni, siapa boleh tolong kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat kata, ada di kalangan orang kata apa? Kita pergi cari Nabi mana yang boleh tolong kita lah ni. Kita pergi cari Nabi Adam. Kod Nabi Adam boleh tolong kita. Dia kan tok wan kita. Pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh hari ni. Hari ni aku tak pernah tengok Allah murka macam mana Allah murka hari ni, aku tak mau, aku malu dengan Allah. Pergi cari Nabi lain. Kita pun ramai-ramai. Tuan-tuan boleh bayang suasana, kita tak kerti nak gambar. Dengan bersesaknya manusia, ya Allah, dengan manusia terlalu ramai, melaut manusia ni. Sesak ni, duk tengok atas nak tarik nafas. Telanjang. Tuan-tuan, tak berkhitan, tak beralas kaki. Peluh, sesak, lemas. Sedar semua. Siapa boleh tolong? Arah sini, Allah bergerak kita ni bergeraklah dengan lapaknya, dengan perut, ya Allah, macam nak terbakar perut sebab lapar, macam nak terputus perut kita sebab lapar, macam nak terbakar tekak ni sebab dahaga. Lama sangat dah, tak tahan. Pi berarak perut ni, pi jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Ibrahim kata tak mau bukan aku malu dengan Allah. Pi cari Nabi lain. Kita pergi cari Nabi Musa, pergi cari Nabi, apa Nabi yang kita jumpa, kita panggil, kita minta tolong. Sampai jumpa Nabi Isa, kita pergi cari Muhammad, Muhammad boleh tolong kamu. Muhammad dijanjikan syafaat. Kita pun pilih tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jumpa Nabi SAW. Mungkin itulah kali pertama kita jumpa Nabi SAW. Mungkin itulah kali pertama kita tengok wajah Nabi SAW. Rasulullah, kami datang Rasulullah. Mai kat aku. Walau aku tak pernah jumpa kamu, tapi aku tak pernah lupa kat kamu. Kita buat apa tu? Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah. Pergi kat Nabi. Nabi kata, kamu tunggu sini. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun tunggu. Nabi pergi mana? Nabi berlari. Pergi ke satu tempat nama Al-Fahsh. Al-Fahsh ni apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu tempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang duduk di depan arasy Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di depan arasy Allah Subhanahu wa taala. Nabi sujud dengan sujud yang begitu lama, sujud. Menangis, mengadu. Allah kata, malaikat pergi kan. Irfa' ra'saka ya Rasulullah, angkat bahu kamu Rasulullah. Nak apa ni? Rabbi ummati. Dalam riwayat sebut. Waktu tu orang lain semua sebut apa ni? Rabbi salim. Tuhanku tolonglah aku, wahai Tuhanku kesian dekat aku, Nabi kata apa? Rabbi ummati. Wahai
Wahai Tuhanku, umatku, umatku, umatku. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam riwayat cerita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah kata dekat Nabi SAW, mintalah wahai Muhammad, nescaya permintaanmu akan dikabulkan. Nabi minta apa? Berikanlah syafaat, berikanlah syafaat. Muhammad, berikanlah syafaat, nescaya syafaatmu akan diterima. Nabi kata apa? Angkat kepala lagi, Rabbi ummati, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Lalu Allah kata apa? Muhammad, masukkanlah umatmu ke syurga tanpa hisab melalui pintu-pintu sebelah kanan. Muhammad, bawa dah. Mana umat-umat kamu yang akan masuk syurga tanpa hisab? Pergi masuk pintu syurga sebelah kanan. Dan berapa orang? 70,000. 70,000. Senyum ya tuan-tuan, rasa macam masuk senarai apa. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, kalau kita ni nak kata kita layak tak kot. Tak. Dosa berlambat-lambat. Apa maksiat kita tak buat? Sallallahu alaihi wasallam. Apa maksiat kita tak buat? Layak tak? 70,000 daripada zaman Nabi sampai umat paling akhir kat bangkit tu. Ni, yang duduk padang serai pun dah 70,000 dah apa. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Boleh masuk senarai tak? Katalah, ya Allah. Kita boleh buat apa? Ya Allah, bagilah, ya Allah, bagilah. Tahu aku tak layak sikit pun tak. Tapi siapa dapat masuk syurga tanpa hisab, lega selega-leganya. Allah tak pandang dosa-dosa. Satu pun Allah tak pandang. Orang yang akan dihisab ni tengok neraka, naik neraka, oh hitam neraka, takut. Allah wa tara kullu ummatin jathiyah, Allah sebut, kamu akan melihat manusia semua jatuh melutut. Ketakutan dengan neraka tegak tu, semua orang jatuh lembut lutut, tak boleh berdiri dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salih inna muqinun. Mu tengok manusia akan tunduk kepala, tunduk, tak berani angkat. Tu kita duk baca tiap-tiap pagi Jumaat. Tunduk kepala, tak berani nak panggung sikit pun. Kami nampak dah dosa, kami nampak dah api neraka depan, tak berani angkat kepala. 3 waktu menakutkan. 3 waktu pada masyarakat, 3 waktu ni menakutkan. Apa dia? Waktu kita amal turun. Yang kedua, waktu nak timbang hisab. Yang ketiga, waktu nak melintas tiang sirat. Orang masuk syurga tanpa hisab, settle, tak ada jumpa dah ni. Wih, lega, ya Allah, lega. Dosa-dosa, tak tengok. Dosa mana? Tak tengok. Terus masuk syurga, terus bawa masuk pintu syurga sebelah kanan. Allah Rabbi, tuan-tuan, untung. Sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya jarak di antara 2 daun pintu daripada pintu-pintu syurga itu adalah sejauh kira-kira Makkah dengan Hajar, dan di antara Makkah dengan Basrah. Pintu ni, sini pintu, satu pintu, sini satu pintu. Tembok ni, jarak di antara 2 pintu ni dengan pintu ni, jauh mana? Macam Makkah dengan Basrah, dengan Makkah dengan Hajar. Hajar di Kuwait, Basrah di Iraq. Makkah. Dia pun buat kira, ambil daripada satelit, tengok berapa jauh distance, lebih kurang 2,200 lebih. Sama dua-dua arah ni. Tu tembok di antara 2 pintu. Satu pintu syurga besar mana? Satu pintu. Sekeping pintu syurga tu. Sekeping pintu tu. Daripada hujung ni, hujung ni. Berapa? 3 hari, 3 malam berkuda paling laju. Non-stop. Satu pintu syurga tu. Saya tanya berapa laju? Lebih kurang 100 km sejam. Duduk 100 km sejam speed. Oh, stop. 3 hari 3 malam. Tak berhenti makan, tak berhenti kencing, tak berhenti apa. Straight 3 hari 3. Tuan-tuan, agak-agak jauh mana sekeping pintu tu. Ha ni. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Tu luasnya syurga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan tahu tak bagaimana tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW punya sayang kat kita ni.
sampai ada satu doa khusus yang Allah bagi dekat semua para nabi. Semua para nabi dapat satu doa yang sangat mustajab. Doa ni sebut je confirm jadi. Kata Nabi SAW, setiap nabi memiliki doa yang akan dikabulkan. Setiap nabi telah pun menggunakan doa tersebut, sedangkan aku menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku kelak di hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, yakni habuan syafaat itu akan diperoleh oleh orang yang mati di antara umatku yang tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, tu Nabi SAW punya sayang kat kita ni. Maka manusia yang patut kita sayang, yang confirm dia akan membalas kasih sayang dia kepada kita, Nabi SAW. Faham tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Dan tuan-tuan, cinta juga ni, cinta ni kan ni berkorban. Pertama tadi, cinta mengharapkan pertemuan. Yang kedua, cinta meluahkan perasaan. Yang ketiga, cinta apa dia? Hampa teruk sungguh ha. Apa dia? Nah ni? Apa dia? Meluahkan perasaan kedua. Yang ketiga? Yang duk cerita saat ni, cinta dibalas cinta, mengharapkan balasan cinta. Yang keempat, cinta sanggup korban. Tuan-tuan, kalau nak cerita pengorbanan Nabi SAW, tak cerita kita malam ni. Nak cerita apa pengorbanan kita dekat Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita apa Nabi berkorban kat kita, tak payah cerita. Nabi perang, Nabi patah gigi, Nabi luka muka dia, Nabi luka parah dalam peperangan Uhud. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah diambil perut unta yang busuk diletakkan atas kepala dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi dihalau, dibuang negeri, 3 tahun dipulaukan, langsung tak ada makanan, sampai para sahabat pecah bibir makan ranting-ranting kayu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi pernah nak diletakkan batu di atas kepala, nak dihempap atas kepala, melainkan malaikat Jibril beritahu kat Nabi Yusuf beredak daripada tempat tu. Tuan-tuan, Nabi nak dibunuh, Nabi difitnah, Nabi dikeji, Nabi disihir. Apa yang tak kena Nabi? Nabi kena buat, Nabi kena semua tu sebab semata-mata untuk kita. Tak payah duk cerita dah apa pengorbanan Nabi kat kita. Yang kita nak cerita apa pengorbanan kita untuk Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Apa pengorbanan kita buat? Nabi SAW suruh kita buat satu benda aja. Apa dia? Nabi suruh kita buat apa yang Allah perintah pada kita untuk kita buat. Ma nahaitukum anhu fashtanibuh wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang pada kamu hendaklah kamu tinggalkan. Dan apa yang aku suruh pada kamu hendaklah kamu melakukan yang sedaya yang termampu oleh kamu. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah larang tinggal apa? Tinggal. Terus duduk kira pasal apa kena tinggal, pasal apa yang tak boleh, pasal apa orang boleh, pasal apa aku tak boleh. Oh, masuk Islam ni payah, semua tak boleh. Siapa kata masuk Islam semua tak boleh? Yang tak boleh tu sikit sangat dengan yang boleh. Minum apa tak boleh? Minum arak je. Yang lain fresh orange, cendol durian. Ni saya cakap ayat jagung, ayat sirap, teh tarik. Dan senarai benda boleh tu, berlambak boleh tuan-tuan. Satu je tak boleh pun. Kita kata apa? Payah semua tak boleh. Betul tak ni? Makan berlambak makan tuan-tuan. Selesai nasi gandang, nasi berani, nasi 4 benua, apa semua ada. Dia macam jenis nasi tu ada. Selesai tu baru nasi je. Tak kira mi lagi. Mana? Mi goreng, mi kuah, mi kari, mi apa semua. Dan selesai macam-macam. Yang tak boleh makan babi je. Anjing. Selesai sedap terang mana pun tak boleh makan. Yang tu je tak boleh makan. Yang lain berlambak benda boleh makan lah. Sampai kencing manis darah tinggi lah. Yang betul-betul punya duk makan tu. Saya lihat Syahmat, orang mati sebab tak makan. Orang Melayu ni mati terlebih makan. Ya macam banyak benda tu tak boleh makan. Saya lihat Syahmat. Maksudnya apa yang Allah larang tinggal yang tu je. Sabar tu je. Yang berikutnya tuan-tuan, apa yang Allah perintah kita buat. Perintah ni ada 2. Yang pertama perintah wajib. Perintah wajib buat sungguh-sungguh. Buat bukan sakat buat, jaga yang wajib. Tuan-tuan nak jumpa Nabi SAW,
Tuan-tuan betul, tuan-tuan nak betul-betul nak rindu, tuan-tuan nak bagi tahu, tuan-tuan cinta kat Nabi SAW. Tuan-tuan jaga macam mana Nabi jaga semayang ni. Macam mana para sahabat jaga. Tuan-tuan, Nabi punya nak semayang jemaah ni, sampai waktu Nabi sakit pun suruh para sahabat, papah Nabi seret kaki nak pergi semayang jemaah di masjid. Kita cari pasal yang tak mau pergi masjid. COVID-19 ni tak payah biar. Ni lah tuan-tuan. Hari tu waktu tutup masjid surau tu, bukan main dia tulis kat Facebook ni. Ni lah kerja Yahudi lah, apa ni lah, apa dia punya apa? Apa? WHO apa kan. Ni dia panggil apa, Allah Subhanahu apa tu, apa lupa lah, yang Illuminati lah, apa macam-macam lah. Bodoh ikut lah apa semua. 3 bulan tak boleh main masjid, dia tulis kat Facebook macam-macam. Buka kat masjid, dia sampai hari ni tak main-main lagi. Kat main ni kan. Mayang waktu bukan sekat semayang, nak semayang di awal waktu. Bukan sekat awal waktu nak semayang berjemaah. Bukan sekat main jemaah nak duduk di saf paling hadapan. Tu orang jaga semua. Betul ya cinta kat Nabi, lagu tu cara dia. Nabi SAW bila semayang, pakai pakaian secantik-cantik pakaian Nabi SAW pakai. Hias, pakai serban, pakai cantik, pakai nak menghadap Tuhan. Tu cara Nabi SAW semayang. Kita pakai lagu mana? Gulung kain macam ni. Kalau main di rumah lah, gulung kain macam ni. Baju tak pakai, ketayak pakai. Ketayak pun tak apalah, baju tak pakai. Dia kata tu aurat kan. Allahumma segaklah sikit nak menghadap Tuhan. Ni bukti kita sayang kat Nabi SAW. Bab wajib jaga sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh. Bab sunat kita bersungguh-sungguh untuk buat. Nabi SAW semayang sunat tuan-tuan, 12 rakaat Nabi tak tinggal. 10 rakaat qabliyah ba'dah Nabi tak tinggal. Nabi sebut tentang kelebihan semayang 12 rakaat, Allah bina satu istana dalam syurga, satu rumah dalam syurga. Kata Abdullah bin Umar, Nabi tak pernah tinggal 10 rakaat yang mengiringi semayang fardu. Tuan-tuan betul cinta kat Nabi, tuan-tuan buatlah. Antara Nabi, antara semayang yang Nabi tak pernah tinggal, sunat witir, semayang witir Nabi tak pernah tinggal. Sampai ada sebagian mazhab meletakkan wajib, sebab Nabi tak pernah tinggal. Musafir pun Nabi tak tinggal semayang witir. Kita mazhab Syafi'i sunat muakkad. Ada mazhab yang lain, sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh apa semua, tuan tengok lepas main isyak ni dia semayang. Main apa ni? Main witir. Pasal apa tak pernah tinggal? Sebab wajib bagi mereka. Pasal apa wajib? Pasal Nabi tak pernah tinggal semayang witir. Tuan-tuan sayang kat Nabi, tuan semayang witir. Salat Muhammad. Tuan-tuan sayang kat Nabi lagi, tuan-tuan beramal dengan sunnah Nabi SAW. Ni saya cerita pengorbanan ni, benda yang kita nak buat, korban dia sikit. Pengorbanan tak bukan suruh pergi perang lagi, tak. Bukan suruh berjihad ni, tak lagi. Ni beramal dengan amalan yang Nabi suka. Tu pun pengorbanan besar yang kita kena buat, mujahadah. Tidak ni. Ingat senang nak ikat serban ni. Saya pakailah serban. Pakai serban. Kata Ustaz, saya bukan tak mau pakai serban, Ustaz. Masalah. Siapa? Pakai tolak di imam. Takut. Itu dia semangat pakai serban, ikat serban kami ni. Ustaz kata pakai serban, dia pun ikat serban kami. Pergi surau. Hari tu tuan-tuan, salat Jumaat, tu imam tak main. Bila dia main, depa mau duk tunggu elok, mana tu imam tak main pula dah. Aduh, hang boleh? Aku tak boleh. Hang boleh? Aku tak boleh. Siapa? Tengok-tengok duk main belajar ekor serban panjang. Kita tu main tu. Depa lorong elok, dia main naik tangga tu, depa lorong elok ah. Kata, "Pi sila-sila." Aku tak boleh. Pakai serban elok boleh pi. Aku tak boleh. Apa juga mayang zuhur, baca tak dengar tak apa boleh. Baca tak dengar boleh biar 4 rakaat dia pun pergi kat depan, Allahu Akbar, mayang 4 rakaat habis mayang, dia pun kata kat dia, boleh pun, boleh lah, boleh lah tengah tu, boleh lah ni lah, boleh. Uish, tu cara tak ada ayah mayang tu. Kalau ada ayah mayang ni kata lagi unik. Cerita tuan-tuan, pakailah. Pakai serban ni bukan sebab segak ke apa, sebab nak tiru Nabi SAW. Di antara sahabat yang bersungguh-sungguh nak tiru Nabi SAW, siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah bawa satu rombongan pergi haji, ni satu kabilah, satu grup ni pergi haji ni, berapa ramai orang ikut dia. Bergerak balik nak sampai on the way nak balik Madinah tu, dia berhenti satu tempat. Satu tanah lapang kosong.
Pi. Dia kata, berhenti ni. Lepas tu semua pun berhenti. Bersepak ni. Dia pi. Dia berjalan seorang-seorang pi kat ujung tu. Dia berdiri saat tu. Dia pergi buang ayak, dia balik. Pasal apa buang ayak ni? Pasal apa tak pergi buang depan tu? Dia kata, tang ni lah Nabi SAW dulu pernah buang ayak, aku nak buat macam Nabi SAW buat. Sampai macam tu. Punya nak tiru Nabi. Pernah satu tempat, Nabi dia bagi salam kat pokok. Assalamualaikum. Confirm pokok tu tak buat salam dia. Pasal apa bagi salam kat pokok kurma tu? Dia kata, aku pernah tengok Nabi SAW bagi salam kat pokok kurma ni. Dia punya nak tiru Nabi SAW. Satu tempat dia jalan, dia tunduk. Pasal apa tunduk kat sini? Dulu sini ada pokok. Nabi pernah lalu, Nabi tunduk nak apa? Nak mengelak daripada dahannya. Aku tengok Nabi buat tu, ni aku nak tiru dia. Nak cerita para sahabat tu sampai bersungguh-sungguh. Tu cinta. Itu tanda cinta. Kita ni kalau kita cinta seorang suka, kita selalu nak ikut perangai dia. Kan? Nak ikut perangai dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, anak-anak kita yang minat K-pop. Mulut rambut belah kot ni. Sailak kot ni, tolak pergi kot ni, toreh pergi kot ni, menipis kot ni, kata jalan bersengit sebelah, kata ni pasal apa ni? Artis ni dia tak ada manusia paling segak, paling cantik untuk ditiru melainkan Nabi SAW. Dia tak kenal, cuba kenal dengan Nabi SAW. Dan Allahumma salli alaihi wasallam, Nabi smart pakaian tuan. Nabi ni sangat smart pakaian. Dia sangat menjaga image penampilan dia. Nabi ajak kita orang Islam bila berjalan ni tegak, jalan ni kemah, jalan lerek orang sakit ni tu. Nabi suruh jalan smart, kemas, tegak. Sampai ada sebahagian ulama memakruhkan orang Islam berjalan melerek. Leweh. Pernah kali saya Umar jumpa seorang lelaki jalan melerek, leweh. Hang ni pasal apa? Sakit ke? Tak. Jalan elok sikit. Suruh jalan elok. Oh tu. Orang Islam tu. Nabi SAW macam tu. Nak keluar pakai smart, pakai kemas. Pasal apa? Nak tunjuk ni image Islam. Pakai tengok. Bagi tahu kat isteri dah. Segak tak abang pakai ni? Dia kata, tak ada manusia lebih segak pada Rasulullah SAW. Isteri dia kata begitu. Tuan-tuan keluar rumah, tuan tanya bini. Segak tak abang ni? Tu ada lah tu. Tu nak pergi mana? Itu bini kita. Tuan-tuan, smart Nabi SAW, kemas smart. Gigi Nabi SAW jaga. Ada sahabat Nabi SAW yang main gigi dia kuning. Nabi kata, balik gosok gigi. Ada sahabat main rambut dia tak sikat. Nabi kata, balik sikat rambut. Sikat rambut, letak minyak, sikat rambut, sikat janggut. Nabi SAW. Orang Islam, orang yang menjaga penampilan. Tuan-tuan mencintai Nabi SAW, berkorbanlah. Berkorban apa? Berkorban untuk tiru Nabi SAW kehidupan kita. Tiru perbuatan Nabi SAW. Tiru akhlak Nabi. Tiru ibadat yang dilalui Nabi SAW dan para sahabat. Tu bukti kita cinta kat Nabi SAW. Kata cinta, main sunat tak mau buat. Cerai ya. Kata Cak Carilong. Kata cinta bukan main, Salih Ahmad, sunat witir tak buat lah. Kata cinta bukan main, main jemaah tak main. Macam mana? Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah takat tu. Dan kita dah susun dah, tuan-tuan. Nah, Rasulullah SAW yang kita cintai dan kita rindui. Dan apa yang kita dapat, tuan-tuan, ialah dengan kita mencintai Nabi SAW, maka kita akan dicintai oleh Nabi SAW. Dan bukan sekadar tu, dengan perbuatan kita yang kita zahirkan, menunjukkan bahawa kita cinta kat Nabi SAW, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan, Allahumma salli alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau mereka benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, maka mereka akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosa mereka pula akan diampunkan. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Cukup sekadar itu tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan tuan-tuan, Ustaz Muhammad, saya seandainya ada kesalahan ataupun terkasar bahasa silap cara dalam penyampaian, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Dan kalau tak keberatan oleh tuan-tuan dekat luar sana di Bandar Baru Kedah, dan saya, Allahumma salli alaihi, madrasah saya ni pengajian percuma, saya tak ambil yuran. Ada pelajar tahfiz, ada warga mas, ada anak-anak para tahfiz sebagainya.
dan saya memerlukan lebih 30,000 sebulan untuk kos overhead. Saya tak berhajat pada duit tuan-tuan malam ni. Untuk tuan-tuan bagi wakaf, saya pun tak bawa tabung. Tak. Cuma saya harap tuan-tuan bantu ekonomi madrasah saya. Saya buat produk susu. Susu saya campur dengan beras perang, saya campur dengan kurma, saya campur dengan kuih loba. Bagi kenyang perut, salih alaihi wasallam, bagi segak badan. Manis tu bukan manis gula, manis kurma sesuai untuk orang Cik Manis. Seawal usia 2 tahun ke atas sampailah warga emas sesuai. Bancuh dalam cawan, jangan bancuh dalam gelas, tak sedap. Dan kita pun dah masuk publish dekat dalam TV Al-Hijrah apa semua. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Tuan-tuan beli dengan niat tuan-tuan untuk membantu madrasah, insyaAllah. Yang jual itu ialah ejen kita yang dekat dengan sini. Kalau tuan-tuan habis nanti, tuan-tuan nak lagi, tuan-tuan boleh order balik dengan sahabat kita yang buat jualan lagi, insyaAllah. Saya ucap terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak surau yang sudi untuk menjemput saya pada malam ni. Kita jumpa lagi di lain masa ketika aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta maaf nah, kita tak salam-salam tak apa nah. Tuan-tuan jangan kecil hati nah. Kita ikut SOP je lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan.